di sini, Presiden Habib, Presiden PKPM, Sarzali, Selamat Nur dan semua teman-teman yang dimuliakan. Saya mohon maaf kerana sedikit kelewatan kerana diarah untuk mengambil COVID test segera tadi. Jadi dari Sungai Long rush ke Shah Alam sama Azizah. Kerana Azizah ada kontak dengan yang positif COVID. Dia alhamdulillah dengan saya negatif. Tapi oleh kerana dia first contact, jadi dia datang tadi, tetapi dia patah balik sebab tahulah kalau kami langgar SOP ni, Azizah bukan Nilofa, jadi dia mungkin akan menjadi target serangan. Jadi itu kami terlambat daripada jadual. So saya ucap tahniah kepada rakan-rakan wadah, dan saya lihat ramai teman-teman dari negeri dan kawan-kawan lama turut hadir, dan insyaAllah dapat memanfaatkan waktu dengan sebaiknya. Dan kita juga bersyukur sahabat-sahabat kita Syekh Razali dan Makno pun juga keluar daripada Sungai Buloh, tapi mereka keluar dari hospital, saya keluar. Ustaz Azali dia punya tunjuk keakraban dan kasihnya, dia tak boleh terlepas daripada pengalaman Sungai Buloh. Tapi alhamdulillah, tapi kita harus ada kewaspadaan kerana masalah ini belum nampak terlerai. Tapi oleh kerana sesi ini juga terkait dengan projek baru yang menurut Amal Azam sudah sampai tahap yang diidamkan dari segi matlamatnya, cuma kurang sedikit. InsyaAllah kita akan ikhtiar supaya dapat dengan kerjasama kawan-kawan lain, saya ingat dapat dalam masa singkat dapat memenuhi target 2 juta itu ya. 2 juta. Untuk Mak Azam dengan hubungan Turki, saya fikir 200 juta. Jadi saudara, saya nak sentuh sedikit beberapa perkara. Yang pertama soal masyarakat, soal kemiskinan dan kesenjangan yang banyak kita bicarakan, terutama dalam laporan mutakhir Bank Dunia tentang kemiskinan bandar, kemiskinan desa, kesenjangan yang terus melebar di antara, kalau lihat umpama Cina dan Melayu, ketimbang 10 tahun yang lalu, lebih parah sekarang yang dihadapi oleh orang Melayu. Kemudian di kalangan Melayu dengan India, lebih parah masyarakat India, mana masyarakat India itu tercorot di bawah. Isu dia bukan isu kaum, dan sebetulnya pendekatan ABIM sejak 70-an, isunya isu ketelusan dalam dasar yang menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. Dan kita tahu dari awal tentang pendusta agama itu termasuk orang yang mengabaikan tanggungjawab kepada anak yatim dan orang miskin, ya. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, hingga akhir ayat yang juga dihafal. Kemudian bukan sekadar itu, kita dijamin mendaki falah tahamal aqabah, fakku raqabah, wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah. Jadi kita tengok umpamanya urutan penekanan, penegasan Islam yang boleh menarik jumlah dukungan rakyat bawahan atau marhain ini, kerana komitmen gesaan untuk membebaskan hamba dalam sistem perhambaan yang wujud, kemudian memberi makan kepada orang miskin, anak yatim, membela orang pertamanya beri makan, kemudian yatim dan orang miskin, yang kemudian baru diangkat kategori mereka itu wallazina amanu thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Jadi peningkatan itu sangat unik bagi agama Islam. Soalnya mengapa hal yang begini jelas tidak dapat menjadi prakasa dalam dasar ekonomi
dan komitmen pimpinan. Dan mengapa elit politik dari pelbagai kaum, kalau di bandar, membicara soal reform sekalipun, tetapi tidak sampai yang menyentuh nasib dan derita rakyat di bawah. Dan ini persoalan bagi saya sangat basic, kerana pimpinan silih berganti, dasar pokok tidak berubah, dan komitmen untuk membela nasib rakyat itu tidak nyata. Dan sebab itu bagi saya soal ini harus menjadi keutamaan. Saya baru sampai dari petang tadi jam 5 dari Port Dickson, jelajah kampung-kampung, dan lihat kenyataannya. Harapan orang bila kita datang dengan beras, dengan gula, ya tanggungjawab kita. Tetapi agak mengaibkan bagi negara yang kaya, yang mewah, tidak dapat menyempurnakan tanggungjawab yang basic. Dan jumlah itu sekian besar. Dengan alasan COVID-19, jumlah pengangguran mencecah hampir 800,000. Jumlah penganggur di kalangan siswa azhar sudah cecah 70,000. Dan ini bukan jumlah yang kecil bagi negara seperti kita. Malah yang positif COVID pun ketimbang negara seperti India yang mencatat 350,000, dari segi peratusannya tidak jauh lari. Maknanya dalam tiap bidang yang dikendali, diuruskan oleh pemerintahan sekarang ini, gagal segagal-gagalnya. Menunjukkan tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada ketelusan. Berulang kali kita tanya, malah soal vaksin sendiri pun tidak dijawab. Lepas serang 2-3 kali jawab sedikit, kemudian belanjanya dicerakin begitu rupa. Tidak siapa yang boleh persoal, kerana tempat persoalan itu dibangkitkan atau mungkin dibangkitkan di parlimen itu dibatalkan, ditiadakan. Jadi saudara, hal ini lebih rumit, sehingga memaksa mereka menggunakan isu-isu yang menakutkan rakyat atau mempertajam konflik kaum dan agama. Bagi saya fokusnya masih rakyat, fokusnya masih kepedulian rakyat. Dan tidak mungkin kita bicara soal governance atau good governance kalau isu pokok pembelaan nasib rakyat ini tidak diangkat. Jadi bagi saya, kalau saya boleh gesel kawan-kawan wadah Habib PKPIM untuk jadikan ini tetap dalam rakasa pokok dalam kupasan dan perbincangan kita. Kerana kalau kita lihat umpamanya wacana elit politik di kota-kota, baru-baru ini saya hadir dalam sidang mengenai ekonomi. Dibincang sedikit sebanyak sentuh soal ekonomi ataupun institutional reform dan sebagainya. Tetapi untuk mewakili menjadi juru bicara yang faham derita dan hati nurani rakyat itu sangat kecil jumlahnya. Termasuk golongan elit yang liberal di bandar. Jarang kita dengar mereka membicarakan soal ini. Ia bercakap soal meritokrasi. Meritokrasi dia lunak bunyinya. Walaupun sudah tahu sekarang ni Michael Sandel, Profesor Harvard, di antara yang paling keras menyerang pendekatan meritokrasi ini kerana dia ada satu bentuk condescending attitude of the elites yang tidak memahami bahawa mempromosi faham meritokrasi tanpa memahami masalah rakyat akan menyebabkan satu ketidakadilan berlaku. Kita tidak menolak merit pada dasarnya, tetapi merit ini mesti dengan acuan fairness. Seperti mana berulang kali kita bicarakan untuk sekolah di Belaga, Kapit, Manik Urai dan Lahak Yue, kemudian bersaing dengan sekolah-sekolah yang hebat, nyata tidak akan melakukan keadilan. Jadi kalau bicara merit, itu mestilah as equals. Equal opportunities must be provided before merit can be discussed. Banyak kawan-kawan kita di kalangan intelektual, bukan Melayu terutamanya,
yang menggagaskan bahawa negara ini gagal kerana tidak ada meritokrasi. Saya nak jawab, negara ini gagal kerana ada corruption dan there is no justice. Itu yang menjadi pokoknya. Bila ada justice, perkara merit itu boleh dipertimbangkan. Dan ini seperti sudah tahu juga dalam perkembangan baru, banyak hal-hal yang mengalih pandangan kita. Darurat, dalam keadaan tanpa alasan. Parlimen ditangguh. Alasan kita tahu sebenarnya kerana kerajaan Perikatan Nasional itu hilang keabsahannya. Pemerintahan itu dapat dipertahankan kalau ada legitimasi. Bila tidak ada legitimasi, tidak mampu berdepan dalam satu sidang. Ya, jadi nyata ada suatu lompongan yang jelas. Ya, dan oleh yang demikian, kalaupun ada pimpinan yang punyai sikap yang lebih terbuka, lebih bertanggungjawab, ya, tetapi kita tengok menteri-menteri yang begitu ramai ini, ada yang tak pernah dengar, jangan jawab kenyataan, ada baru ni bawa salam Ramadan. Ada tugas menteri yang pertama yang nampak gambar dia dengan mesej ucap selamat Ramadan. Ya. Ini yang berlaku. Cuba tanya Menteri Kesihatan, SOP dia. Ya. Menteri Pendidikan. Dan kita boleh sebut. Saya tak mau sebut duta ke Timur Tengah sebab dia tak bawa sihat sekarang. Duta khas bertaraf Menteri Timur Tengah yang tak pernah boleh melawat Timur Tengah. Saudara, kemudian dipersulitkan beberapa isu yang saya nak sentuh tentang perkembangan semasa sedikit, iaitu Uni 18. Menteri jawab, kami baru arah dan pastikan kemudahan. Sudah 1.5 tahun. Apa masalah? Komputer. Apa masalahnya? COVID. Kita tak boleh persiapkan. Apa masalah COVID ni? Sampai tak boleh ada kerja dijalankan, mengatur dan menetapkan. Keputusan dibuat, semua parti menyokong. Ya. Dan oleh demikian, pelaksanaan harus diadakan. Saya sebut tadi dalam sidang media, saya mengatakan kalau jawapannya SPR itu tidak mampu, ini gross incompetence and dereliction of duty. Kalau dia tidak punya kewibawaan, patut dia meletak jawatan, lantik tokoh-tokoh muda yang lain. Presiden Habib Faisal mampu untuk mengendali dengan pengalaman dia dalam bersih pilihan raya yang lebih bebas dan adil. Kemudian hari ini digemparkan sekali lagi dengan kematian A. Ganapati dalam tahanan polis. Hal ini bagi kita sebagai hak rakyat harus kita suarakan. Saja saya pilih wadah Islam, badan-badan Islam ini untuk menyatakan bahawa bagi kita hak asasi, hak kemanusiaan itu tidak dibatasi dengan kaum atau agama. Jadi sepatutnya pihak polis, ketua polis negara harus memberikan kenyataan lengkap, menjelaskan dan menentukan andainya ada jenayah dilakukan, tindakan diambil segera. Kita tak boleh umpamanya dalam satu negara, satu kaum persepsinya dibelasah terus menerus, dilokap. Ada orang buat baju, ada yang terkejut. Ini masalah jarang berlaku. Borah, saya kata. Saya tahu apa yang berlaku. Saya alami itu 1998. Dan saya beritahu bila saya dibebaskan, saya tidak mahu orang lain dizalimi sedemikian. Sama ada namanya Melayu atau Cina atau India ataupun anak Sarawak atau anak Sabah. Kerana apa? Kerana bagi kita faham nilai dan maksud keadilan yang merentas kaum dan faham agama. Dan terkait dengan isu ahli parlimen Bukit Mentajam Stephen Sim pun menjadi isu besar.
Padahal bagi kita, siapa nak usahakan bantu-bantulah. Dan tidak ada masalah. Tetapi dijadikan satu isu besar kerana dia membantu anak Melayu dan ini dipertikaikan. Saya di partisan, saya bantu Melayu. Tentu majoriti sebab majoriti Melayu susah. Keluarga Cina, keluarga India, keluarga orang asli. Begitu juga kalau ada ahli parlimen Cina atau India, dia ada tanggungjawab untuk membantu yang lain. Tetapi inilah begitu bobrok sistem di negara ini kerana kepimpinan yang lemah dan lembab, tidak boleh mengendali isu dan setiap hari ada isu berbangkit yang menimbulkan ketegangan dan keresahan antara kaum dan di kalangan rakyat. Soal hukum sudah tahu sangat. Antara dua darjat ini dah jadi satu kenyataan popular di kalangan rakyat. Pembesar-pembesar VIP dihukum. Itu yang sudah tahu yang 50,000 atau yang 1,000 ringgit. Soal rasuah pun begitu. Badan-badan penguatkuasa dijadikan senjata politik. Ada tokoh keadilan disegah seharian, tak boleh tidur, ya, bimbang, ya. Menemui saya kata kalau tak salah lawan, tak jadi lawan. Pilihan paling mudah lompat. Bila lompat, kes diam sama sekali, tertutup dengan sendirinya. Saudara, this is not a country of the rule of law. Bukan penguatkuasaan yang bebas. Apapun SPRM jelaskan, tidak dapat meyakinkan rakyat sehingga mereka dapat bertindak secara yang lebih telus dan bertanggungjawab. Ya. Saya ada di antara ahli parlimen dari awal semasa saya dalam kerajaan Barisan Nasional dulu yang sangat kuat mempertahankan dan mendukung SPRM. Sebab itu saya memilih untuk pergi berjumpa mereka. Ulung-ulung kali berlaku sebab selalunya kamu dipanggil oleh SPRM. Ini saya panggil SPRM, bukan SPRM panggil saya. Jadi saya pergi dan menyatakan hal ini. Tidak ada jawapan. Jawapan yang tidak, ya kes ini belum tutup. Tapi semua orang tahu. Riuh hari-hari diserang. Rampas sana, rampas sini, tangkap sana, tangkap sini. Lompat saja hari ini, besok selesai semua. Apa negara? Negara hukum apa yang boleh kita pertahankan? Setelah 62 tahun merdeka, kumandangkan demokrasi dan kebebasan rakyat. Dan ini yang dilakukan. Sebab itu saya memilih hari ini untuk melontarkan sikit sebanyak masalah ini. Saya tahu saya selalu dalam program Habib dan Wadan jarang marah macam ni. Ustaz Azali suruh sabar banyak. Tetapi saya rasa beberapa isu yang saya cerahkan tadi dalam keadaan pimpinan yang tidak ada arah tuju, tidak ada dasar yang jelas, tidak ada keabsahan dan tidak ada dignity. Pimpinan bila tidak ada maruah dan human dignity, inilah jadinya. Sebab tu rakyat harus bangkit. Bagi saya sudah sampai ke tahapnya di mana rakyat harus bangkit dengan lebih berani menyatakan pendirian mereka. Kalau tidak, negara kita akan terus kecundang parah yang mungkin sukar dibangkitkan semula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.